kita sampai mana ya? Ingat tak? Upward communication dah belum? Kelas upward communication dah belum? Ke tak ingat? Ke lupa? Kelas respon madam? Ke sekat-sekat ni? Tak dengar ke? Dengar ke tak dengar? Dengar. Award communication belum lagi. Sekejap. Cut. Dengar respon madam Kita dah sampai upward communication ke belum? Ke tak ingat? Belum. Sekat. Madam. Okay, communication sedang. Okay, kita patah balik lah. Belum. Okay. So, dalam komunikasi ada dua Okey, komunikasi berlaku antara seseorang dengan orang lain yang melibatkan aliran tertentu dalam sesebuah organisasi. Secara umumnya, komunikasi ini terbahagi kepada 3 bentuk. Okey, yang pertama adalah komunikasi vertikal, komunikasi horizontal dan juga komunikasi diagonal. Okey, selain daripada 3 bentuk komunikasi yang terdapat di skrin anda, ada juga jenis komunikasi lain ataupun bentuk komunikasi lain yang tidak madam tulis di skrin. Antaranya adalah komunikasi personal dan juga komunikasi personal terdiri daripada 2 kategori iaitu intrapersonal dan juga interpersonal. Okey, kalau komunikasi intrapersonal bermaksud komunikasi di mana kamu bercakap dengan diri kamu sendiri. Tapi bukanlah kamu ini seorang yang gila Bercakap dengan diri sendiri itu bermaksud kamu bermonolog. Okey, contohnya kamu berfikir, okey, membuat pilihan, okey, bertafakur, senang berdoa, bersembahyang. Itu dalam kategori komunikasi intrapersonal. Okey, bagi komunikasi interpersonal bermaksud kamu berkomunikasi dengan individu lain. Okey, contohnya ahli keluarga kamu, kawan-kawan kamu dan sebagainya. Okey. Komunikasi kumpulan. Kalau komunikasi kumpulan ada 2 jenis iaitu kumpulan besar ataupun kumpulan yang kecil. Okey, contohnya dalam sebuah organisasi bos memberi taklimat kepada pekerjanya. Okey, memberi arahan kepada pekerjanya. Okey. So dalam kumpulan yang kecil, so dinamakan komunikasi kumpulan dalam kumpulan yang kecil. Kalau dalam kumpulan yang besar, contohnya jika kamu terlibat dengan taklimat ataupun jika kamu ada seminar, ada conference yang besar-besar, so dia melibatkan audien yang banyak, yang ramai, maka dia dikenali sebagai komunikasi kumpulan. Okey, bagi komunikasi antara budaya. Okey, komunikasi antara budaya. Kamu rasa komunikasi antara budaya itu bagaimana? Komunikasi antara budaya, dia melibatkan apa? Okey, cuba tulis di ruangan chat. Apakah dia komunikasi antara budaya? Between culture, komunikasi between culture. Maksud dia. Okey, cuba tulis di ruangan chat Apa maksud komunikasi antara budaya? Tahu ke tak tahu? Berbagai essence. Okey, berbagai essence maksudnya? Essence tu melibatkan siapa? Daripada siapa? Komunikasi antara budaya.
Okey kelas, apa dia komunikasi antara budaya? Austin, Kenneth, Angeline. Komunikasi antara budaya ini apabila kita bercakap dengan orang yang berbeza bangsa. Okey, betul. Alright. So, bila kita berkomunikasi dengan orang yang berbeza bangsa, berbeza pertuturan ataupun berbeza percakapan, okey, dengan etnik yang lain, etnik yang tidak sama dengan bangsa kita, so ia dinamakan komunikasi antara budaya. Okey. So, komunikasi ini antara budaya ini jika melibatkan etnik ataupun kumpulan yang berbeza. Okey, so ia sangat penting untuk mengukuhkan perpaduan dalam negara. Okay, sebab itu komunikasi antara budaya ini penting dalam keadaan ataupun situasi Malaysia yang mempunyai kepelbagaian kaum dan budaya bagi mengekalkan perpaduan antara kaum-kaum di Malaysia. Okey, seterusnya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa ini ciri-ciri komunikasi massa ia melibatkan komunikasi yang berlangsung satu arah. Okey, maksudnya di sini massa contohnya adalah televisyen, telefon, televisyen, radio dan sebagainya. Okey, so bila kamu dengar berita daripada televisyen, contohnya kamu menonton buletin utama, okey, kamu tahu maklumat-maklumat ataupun berita-berita kat situ. So, ianya berlangsung secara satu arah daripada pengirim kepada penerima mesej tanpa sebarang halangan. Okay? Dan dia menjangkau audien dengan terlampau cepat. Okay? Bila kita menonton televisyen, kita menonton berita, so kita dapat maklumat tu dengan cepat. Okay, seterusnya kita masuk kepada komunikasi vertikal. Okay, vertikal ini kamu kena ingat vertikal ni ada dua. Yang pertama, komunikasi vertikal adalah komunikasi yang melibatkan aliran-aliran tertentu dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah company. Okay, komunikasi vertikal ke bawah ataupun in English we call it as vertical downward ialah maklumat yang lebih tinggi ataupun pangkat rendah. Maklumat yang diterima daripada orang yang lebih tinggi kepada pangkat yang lebih rendah. Contohnya, maklumat di antara CEO dan juga pekerja biasa ataupun staf bawahan. Okey, mereka nak menyatakan arahan-arahan kerja melalui saluran apa? Saluran seperti email, mesyuarat, memo dan sebagainya kepada staf tersebut. So, komunikasi tersebut dinamakan komunikasi vertical downward. Okay. So, komunikasi vertical ke atas ataupun dikenali sebagai vertical upward pula adalah maklumat yang disampaikan daripada satu kelompok dalam kelompok ke satu peringkat yang lebih atas. Manakala komunikasi vertical upward maksudnya satu maklum balas ataupun feedback daripada orang yang staf bawahan ataupun orang yang berpangkat rendah kepada orang yang berpangkat tinggi. Okay. Di skrin anda, so itu adalah contoh downward communication. Okey, di antara majikan, pengurus, penyelia dan juga pekerja am. Nampak tak dia punya turutan tersebut? Majikan memberi arahan kepada pengurus, pengurus memberi arahan kepada penyelia, penyelia memberi arahan kepada pekerja am. Okey, so situasi ini dinamakan komunikasi vertical dan downward. Okey. Okey, ada soalan boleh tulis nanti madam baca. So, fungsi downward communication adalah memberi arahan daripada golongan atasan ataupun job instruction. Memberi arahan kepada golongan bawahan. Okey, penjelasan daripada ketua mengenai pembahagian tugas, job rationale. Okey, seorang ketua itu memberikan arahan ataupun pembahagian tugas kepada staf-staf bawahan. Penyampaian maklumat mengenai peraturan yang berlaku, procedure and practice. Okay, so dia menyampaikan maklumat kepada staf dia berkenaan dengan peraturan-peraturan dalam pejabat. Pemberian motivasi lisan kepada para pekerja untuk bekerja dengan lebih baik. So sebagai seorang ketua, atasan mestilah memberikan motivasi yang baik kepada pekerja mereka. Okay.
Sekat-sekat Tak. sekat-sekat ke jelas sekarang ni? Sekat-sekat lagi. Okey, contoh saluran komunikasi ke bawah. So, saluran komunikasi ke bawah, saya rasa kalau yang sekat tu maybe line tak berapa okey. Nanti kamu boleh tengok balik yang mana kamu sekat-sekat tu. Boleh tengok balik record video nanti. Okey, tak apa. Contoh saluran komunikasi ke bawah adalah seperti surat arahan kerja, manual kerja, borang maklum balas, perjumpaan, mesyuarat, kursus induksi, memo, email, papan kenyataan, telefon, laporan tahunan juga akhbar. Ini adalah contoh komunikasi ke bawah ataupun vertical downward. Okey, seorang pegawai atasan memberikan arahan melalui surat arahan kerja. Okay, dia memberikan arahan melalui mesyuarat yang dihadiri oleh semua staf di dalam organisasi tersebut. Okay, dia memberikan arahan melalui telefon. Ini adalah dinamakan saluran komunikasi ke bawah. Okay, so seterusnya, okay, dinamakan vertical upward. Komunikasi yang bermula daripada pekerja bawahan kepada pekerja atasan. So, komunikasi vertikal apa ni adalah satu komunikasi yang penting kerana apa? Sekiranya tidak berlaku komunikasi di antara pekerja bawahan dengan staf atasan, maka ia akan membentuk satu culture yang dipanggil culture of silence ataupun budaya diam yang sekaligus memberi kesan yang lebih serius kepada sesebuah organisasi. Okey, pekerja ini mungkin dia merasa segan ataupun dia merasa takut dan menyampaikan feedback ataupun maklum balas kepada bos dia. Okey, mungkin bos dia terlampau garang dan ini akan memberikan kesan yang buruk kepada organisasi tersebut kerana maklumat yang disampaikan akan menjadi one way communication, bukan two way communication. Okey, komunikasi yang baik adalah komunikasi dua hala ataupun two way communication. Dan masing-masing perlu mendengar dan juga ada orang yang akan bercakap dan ada orang yang akan mendengar. Dan situasi tersebut berlaku secara timbal balik. Okay, ada orang yang akan mendengar dan ada orang yang akan memberikan maklum balas. Okey, komunikasi ke atas membawa maklumat daripada pekerja bawahan kepada organisasi, iaitu pegawai bawahan akan menyampaikan maklumat, saranan ataupun cadangan mereka kepada pihak atasan dan pihak atasan akan menerima maklum balas keberkesanan yang telah dilaksanakan selama ini. Okey, so masing-masing akan mencapai tujuan ataupun objektif yang baik, iaitu matlamatnya adalah untuk memberikan satu pencapaian yang terbaik kepada syarikat tersebut. Okey. Skrin tersebut adalah paparan berkenaan dengan output communication. Okey, daripada pekerja am kepada penyelia, kepada pengurus, kepada majikan. Okey, so pekerja am memberi maklum balas kepada penyelia, penyelia memberi maklum balas kepada pengurus, pengurus memberikan maklum balas kepada majikan. So situasi ini dinamakan upward communication ataupun komunikasi ke atas. Okey, faham kelas ha? Communication adalah dapat menyelesaikan masalah dengan lebih kreatif. Okey, jika berlakunya two-way communication dalam satu organisasi, okey, masing-masing akan menyelesaikan idea dengan lebih baik, akan mendapat idea dengan lebih banyak, akan berkongsi idea antara satu sama lain. Sebab itu bila madam suruh kamu buat tugasan dalam kumpulan, madam mengharapkan satu idea yang lebih baik dapat dikeluarkan. Kerana satu kumpulan tersebut ada 4 ataupun 5 orang. So 4 ataupun 5 orang tersebut perlu berbincang dan mengeluarkan idea-idea daripada perbincangan tersebut, lalu adanya keputusan untuk menggunakan idea yang mana. Okay, bila kita buat kerja secara individu ataupun berseorangan, okay, kita tend untuk dapat idea yang lebih sikit. Okay, bila kita berkongsi ataupun buat discussion dengan kawan-kawan, kita akan mendapat idea yang lebih banyak dan lebih kreatif. Okay. Sebab itu untuk memilih kumpulan, perlulah memilih kumpulan yang selari kerja dengan kamu. Okey, supaya kerja tersebut dapat dilaksanakan. Okey, bukan ada sleeping partner.
Okay, ahli-ahli yang tidur saja tapi dia tak nak buat kerja apa-apa, kan? Kan menyusahkan kumpulan tersebut. Okay, so masing-masing nak ada markah, so masing-masing kena bekerjasama antara satu sama lain. Okay, yang kedua dapat memberikan idea-idea baru daripada pihak bawahan. Okay, so kadang-kadang orang yang bekerja ini semestinya lah fresh grad, ada yang dah bekerja dengan company-company lain. Okay, so mereka juga dapat berkongsi idea yang fresh ataupun baru kepada pegawai atasan mereka. Seterusnya dapat memberi kesedaran kepada pihak atasan tentang tanggungjawab dan bebanan yang dihadapi oleh pekerja bawahan. Dapat meningkatkan semangat bekerja dan motivasi bekerja bawahan kerana memberi peluang kepada menyatakan pendapat. So motivasi kerja ni sangat penting kerana setiap hari kita bukanlah sentiasa bermotivasi, betul tak? Tapi bila kita ada, kita nampak goal kita, kita nampak matlamat kita, so kita akan terus bangkit dan bermotivasi. So setiap orang dia ada satu jalan bagaimana dia nak boostkan dia punya spirit ataupun boostkan dia punya emosi. Okay, supaya dia sentiasa bermotivasi. Okay, so setiap orang lain-lain cara. Okay, bagaimana kamu punya motivasi, bagaimana cara nak meningkatkan emosi diri. Okay, untuk memberi kesedaran kepada diri sendiri, itu semua datangnya daripada diri kamu sendiri. Alright. Bentuk komunikasi yang kedua adalah komunikasi horizontal. Okay, ingat kelas ini selalu masuk dalam kuis. Komunikasi horizontal adalah komunikasi, dia kita sebut horizontal. Bentuk dia adalah bagaimana? Mendata, betul tak? Mendata ataupun setaraf. Maksud dia apa? Dari sudut komunikasi. Okey, maksudnya bila satu individu tersebut dia berkomunikasi dengan orang yang sama taraf ataupun sama pangkat. Contohnya antara kamu dengan kawan kamu, antara student dengan student, antara pensyarah dengan pensyarah, antara pengarah dengan pengarah. Itu dinamakan komunikasi horizontal. Okey, biasanya komunikasi horizontal ini berlaku secara tidak formal. Kan kita bercakap dengan kawan kita, takkanlah berlaku secara formal kan. So biasanya berlaku secara formalnya adalah komunikasi vertikal. Horizontal berlaku secara tidak formal. Okey, kerana mereka dalam kalangan status yang sama ataupun pangkat yang sama. Okey, apakah kelebihan komunikasi horizontal ini? So, tidak adanya komunikasi horizontal taraf atau status untuk berkomunikasi antara mereka, untuk berkongsi sharing idea, untuk menyelaraskan aktiviti, untuk menjayakan aktiviti ataupun program, untuk mendapatkan sumber maklumat. Itu semua adalah kelebihan komunikasi horizontal. Okey. So komunikasi horizontal lebih baik. Madam nak seorang bacalah supaya madam tak mengantuk. Okey, madam nak suruh Eliza, boleh Eliza? Baca Eliza. Apa yang terdapat di skrin kamu? Okey. Komunikasi horizontal communication yang lebih baik dapat diwujudkan sekiranya tidak terhalang oleh prosedur dan karenah birokrasi melampau Okey. bagi menjalinkan hubungan yang lebih baik dan memperluas hubungan kerja sesama mereka. Komunikasi ini dapat membantu dan membuka peluang pekerjaan yang lebih luas tanpa wujud perasaan buru dan persaingan tidak sihat. Okey, terima kasih Eliza. Okey, so komunikasi horizontal ini dapat diwujudkan dengan lebih baik sekiranya tidak terhalang dengan prosedur ataupun karenah birokrasi melampau. Tahu tak apa maksud karenah birokrasi? Apa maksud karenah birokrasi, kelas? Sila tulis dekat chat room. Apa yang kamu faham dengan terms karenah birokrasi? Apa itu terms karenah birokrasi? Pernah dengar tak? Okey. Karenah birokrasi. So komunikasi ini diperlukan bagi menjadikan. Tak pernah dengar madam. Okey, Austin kata dia tak pernah dengar apa itu karenah birokrasi.
So pernah dengar kerana birokrasi itu apa? Okay, kerana birokrasi ni adalah, ada tak yang nak bagi jawapan? Tak ada. Kerana birokrasi ni adalah prosedur yang terlampau banyak. Proses kerja. Okay, bolehlah. Proses kerja. Okay, connect. Maksudnya bila kita, contoh bila kita nak dapatkan BSH. BSH tahu tak apa tu BSH Apa tu? BRIM. Apa tu? Apa dia punya terms, long terms tu apa namanya? Stand for what? BSH? Bantuan sara hidup. Ya, bantuan sara hidup kan. Bila kerajaan kata, okay, so golongan B40 boleh memohon bantuan sara hidup. Okay, BSH pada musim pandemik COVID-19. Okay, so kita pun macam mana kita nak dapatkan BSH tu kan? Takkanlah kita nak duduk, lepas tu orang bagi duit kat kita. Tak dapat lah kan? So kita kenalah ikut prosedur. Okay, mula-mula kita kena isi borang. Lepas tu kita kena tulis kita punya maklumat diri dan sebagainya. So kita hantar kepada LHDN kan, kalau nak ambil. And then bila kita tahu kita dah dapat, kita nak ambil duit pun kita kena pergi bank BSN untuk keluarkan duit. Okay, so proses kerja tu sangat banyak. Okay, dia punya kena pergi satu proses, kedua proses, tiga proses, empat proses, baru dah dapat duit BSH RM1,000 kan. Itu dinamakan kerana birokrasi melampau. Okay, maksudnya proses kerja yang terlampau banyak. Padahal dapat duit RM1,000 je, bukan dapat duit RM10,000. Okay, so kita kena memudahkan supaya kerana birokrasi tersebut tidak terlampau panjang ke jalan dia. Okay, so komunikasi horizontal ini tidak terhalang oleh prosedur kerana birokrasi melampau. Okay, sebabnya kita berkomunikasi dengan kita punya kawan ataupun dengan sama pangkat, okay, tidak perlu wujudnya protokol ataupun prosedur yang terlalu banyak. Okay. So, komunikasi ini diperlukan bagi menjalin hubungan yang lebih baik dan memperluaskan hubungan kerja sesama mereka. Okay, komunikasi horizontal ini sangat perlu bagi menjayakan sesuatu aktiviti, menjayakan sesuatu program. Memang perlunya ada komunikasi dengan rakan sekerja. Perlunya ada komunikasi dengan ahli kumpulan kita supaya kita dapat selesaikan kerja dengan lebih bagus. Okay, kita tak boleh nak buat kerja seorang-seorang. Kita tidak boleh membebankan diri kita seorang-seorang. Kita memerlukan orang lain untuk sama-sama menjayakan program tersebut. Tapi ada orang yang dia tak mempercayai kebolehan orang lain. Okay, yang dia rasa orang lain buat kerja tak bagus macam dia buat. Ada juga orang yang macam tu. Okay, so bila dia rasa tak menunjukkan trust kepada orang lain, so menyebabkan kerja dia terlalu banyak. Okay, so kita ni sebagai di kemudian hari kamu jadi seorang ketua, kamu haruslah dividekan tugas kamu kepada kawan staff-staff bawahan supaya mereka boleh belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Okay. Right, seterusnya adalah komunikasi horizontal. Yang pertama adalah memperbaiki penyelarasan tugas. Okay. Yang kedua, usaha ke arah penyelesaian masalah. Setiap masalah yang wujud memang akan ada penyelesaian masalah. Okay. So kita tidak boleh menyelesaikan masalah dalam keadaan emosi. Okay, dalam keadaan marah memang takkan dapat menyelesaikan masalah. So kita haruslah bertenang dan cuba untuk memikirkan masalah dan cuba Yang ketiga adalah penyebaran maklumat. Okey, antara satu orang kepada orang yang lain, kamu sebarkan maklumat untuk apa? Untuk memberikan pencerahan kepada individu tersebut berkenaan dengan sesuatu isu. Okey. Yang keempat adalah menjalinkan hubungan melalui kolaborasi. So, kolaborasi ini sangat penting untuk penjanaan kepada sesuatu company. Contohnya company minyak dibuat kolaborasi untuk menjayakan satu CSR. Okay, so kolaborasi ini penting dalam mewujudkan satu kerjasama yang lebih baik. Okay. Seterusnya adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal dinamakan juga komunikasi silang ataupun cross communication. Cross communication juga dinamakan komunikasi diagonal.
Okey, komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi daripada satu pihak kepada pihak yang lain dalam status yang berbeza di mana kedua-dua pihak tidak berlaku pada peringkat yang sama. So, komunikasi diagonal ni apa bezanya dia dengan komunikasi horizontal dan juga komunikasi vertikal? So, komunikasi diagonal adalah komunikasi yang tidak melibatkan pihak yang berada pada tahap yang sama dan juga dia melibatkan satu pihak yang berbeza status. Okey, berlaku secara terus daripada seorang individu kepada individu yang lain dalam sebuah institusi. Okey, kenapa dinamakan cross chain ataupun komunikasi silang? Okey. So, tengok rajah skrin di hadapan anda. Okay, ini adalah contoh komunikasi diagonal. Okay, dalam sebuah company dia ada beberapa unit ataupun jabatan. Okay, so ada unit pemasaran, maka ada juga unit kewangan, finance. Okay, so antara satu sama lain untuk membangunkan syarikat tersebut. So mereka akan berkomunikasi antara satu sama lain, okay, akan merujuk antara satu sama lain. So komunikasi yang berlaku pada ketika itu adalah komunikasi silang. Okay. Okay, contohnya di Politeknik. Contoh ada daripada Jabatan Kejuruteraan Teknikal, daripada Unit Teknologi Maklumat. Okay, so mereka cross komunikasi berlaku bila mereka berkomunikasi antara satu sama lain melibatkan satu jabatan ataupun unit yang berbeza. Okey, mereka bukan datang daripada unit yang sama tetapi mereka berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ataupun merujuk antara satu sama lain. Itu maksudnya komunikasi silang. Okey, keywordnya di sini untuk komunikasi silang ataupun cross communication adalah dia melibatkan pangkat yang berbeza satu dan dia juga melibatkan unit yang berbeza ataupun organisasi yang berbeza. Dua benda. Sebab itu dinamakan komunikasi silang ataupun cross communication. Okey, contohnya yang ketiga adalah presiden daripada kelab taekwondo dan juga kelab pengguna. Okey, so mereka ada kolaborasi yang perlu diselesaikan. So mereka pun akan berkomunikasi dan merujuk antara satu sama lain. So komunikasi yang berlaku ini adalah komunikasi diagonal. Okey, elemen-elemen komunikasi adalah bila berlakunya komunikasi, apakah elemen yang wujud? Okey, so elemen yang wujud dalam komunikasi dia mesti ada message. Okey, kamu nak berkomunikasi dengan orang lain, mesti ada message yang nak kamu sampaikan kepada orang tersebut. Okey, tak adalah kita berkomunikasi dengan orang lain tapi tak ada message yang kita nak sampaikan. Yang kedua, dia mesti ada saluran. Saluran tu maksudnya apa? Saluran tu seperti contoh yang saya sebutkan dalam komunikasi vertikal. Melalui telefon, melalui surat khabar, melalui memo, melalui internet dan sebagainya. Itu adalah saluran. Contoh-contoh saluran. Okay. Seterusnya penerima mesej. Okay, mesej yang nak disampaikan dia mesti ada penerima mesej, receiver. Okey. Dan kedua, yang seterusnya ada maklum balas. Bila adanya maklum balas akan berlakunya two-way communication. Okey. Gangguan. Gangguan ni adalah unsur-unsur yang menghalang kepada komunikasi mesej itu sampai kepada penerima mesej. Okey. Contohnya adalah seperti apa gangguan? Bunyi yang bising. Sekarang ni apakah dalam keadaan kita tengah belajar online ni, apakah gangguan ataupun halangan-halangan yang mungkin akan wujud untuk mesej daripada saya sampai kepada kamu? Cuba kamu senaraikan dekat chat tu. Apakah halangan-halangan yang mungkin akan wujud? Bunyi ayam. Bunyi ayam. Kan, kalau macam background kawan kita ada bunyi yang dia tak mute, kita boleh dengar bunyi-bunyi ayam di belakang. Ada tak lagi? The rumah menangis pun ada, kan? Line internet lah. Line internet yang paling sukar untuk kita. Okey? Kita memang tak boleh lari lah pada zaman COVID ni, kan? Nak tak nak kita kena teruskan pembelajaran. Okey? Dan juga kita menggunakan teknologi untuk membantu kita. Okey? Pro and cons salah satunya adalah daripada sudut line internet.
Okay, line internet. Kat mana-mana pun ada masalah line internet. Walaupun kawasan bandar pun, sekalipun, ada juga masalah line internet. Okay, contohnya tiba-tiba dia punya bandwidth ataupun data yang tak terlampau banyak. Okay, so dia boleh menyebabkan gangguan untuk mesej itu sampai kepada kamu. Ataupun keadaan kawasan yang hujan, gurun berentang-bentung. Kan, yang kurang capaian internet. Okay, blackout tiba-tiba rumah tersebut. Itu juga adalah halangan-halangan komunikasi ini boleh berlaku. Okay, seterusnya adalah komunikator ataupun sumber-sumber dalam komunikasi. Komunikasi berkesan. Apakah yang ciri-ciri komunikasi berkesan? Yang pertama adalah pendengar dengar apa yang kita katakan. So dalam satu komunikasi dia mesti ada pendengar dan penerima. Cuba kalau contohnya kalau macam pergaduhan antara suami isteri kan. Kalau pergaduhan antara lelaki perempuan ni perempuan lebih banyak cakap kan. Semua dia bercakap dia macam bertih jagung kan. Cakap tak ada stop. Jadi orang pun dia nak cakap, orang tu nak cakap, ni nak cakap, orang tu nak cakap. So masing-masing nak bercakap, so tidak akan berlakunya komunikasi berkesan di situ. Okay, sebab masing-masing nak mempertahankan, masing-masing nak berhujah antara satu sama lain. So tidak akan wujud komunikasi berkesan dalam situasi tersebut. Okay, dalam situasi yang lebih memudahkan, mesti ada pendengar dan penerima mesej. Kita dengar dan kita menerima mesej dan vice versa. Maksudnya dia membuat perkara yang sama, mendengar dan menerima mesej. Okay, jangan respon terlalu cepat tanpa berfikir dahulu. Ramai orang yang menyesal dengan apa yang dia perkatakan di kemudian hari. Contohnya, kalau dia bercakap mengikut emosi yang tidak stabil. Contohnya kalau kamu dalam pekerjaan nanti, okay, kalau kita akan berjumpa dengan ramai orang dan macam-macam perangai, okay, kita akan berjumpa dengan orang yang ego yang tinggi melangit kan. Kalau dia salah pun dia tetap kata dia betul. Ada juga orang yang macam tu kan. Ada juga orang yang sentiasa nak menang saja. Ada juga orang yang macam tu. So dalam situasi tersebut kita akan tend untuk membuat keputusan berasaskan kepada emosi yang tidak stabil. Okay, so bila kita buat keputusan berdasarkan emosi yang tak stabil ataupun bila kita keluarkan keputusan dalam keadaan kita beremosi, okay, kita akan rasa menyesal di kemudian hari kan. Contohnya kalau dalam Islam, kalau dalam agama Islam itu sendiri kan, kalau kita divorce ataupun bercerai menjadi talak tu kan, boleh terjatuh bila kita dalam keadaan yang mental bawah sedar ataupun dalam keadaan kita marah, kita pun cakap dan talak juga akan jatuh. Okay. So sebab itu komunikasi yang berkesan ni perlu adanya pendengar, adanya penerima mesej dan dia mesti berlangsung secara two-way communication. Pendengar memahami apa yang mereka dengar ataupun lihat. Okey, kena fahamkan dulu apa situasi dia. Kena fahamkan dulu apa masalahnya. Okey, supaya kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Seterusnya, pendengar menyetujui apa yang telah didengari. Okey, kita boleh bersetuju ataupun kita boleh tidak bersetuju. Kalau kita tidak bersetuju, apa reason yang kita cakap? Mesti ada fakta. Okey, pendengar mengambil tindakan yang sesuai dan dapat terima maksud kita. Memperolehi maklum balas daripada pendengar. Okey, komunikasi berkesan mencapai 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah kejelasan ataupun clarity. Bila kamu nak menyampaikan maklumat kepada individu lain, mestilah dalam yang difahami. Okey? Mengikut konteks yang betul. Ada ketepatannya. Okey, ada budaya dia dan juga ada flow dia. Okey? So, baik.
Seterusnya adalah etika komunikasi menurut Islam. Okey, ini adalah pandangan daripada sudut Islam, ethics dalam Islam dan sudut komunikasi. Okey, yang pertama adalah kaulan maisura. Okey, ini adalah Arabic word yang bermaksud perkataan yang mudah, ringan dan cepat, ringkas. Okey, bila kita bercakap dengan orang, mestilah mesej tersebut mesej yang mudah difahami, cepat dan ringkas, tidak perlu tulisan yang berjela-jela panjang. Seterusnya adalah kaulan balighun. Okey, perkataan yang memberikan kesan kepada orang tersebut. Perkataan yang memberikan kesan ni sama ada dari sudut positif ataupun dari sudut negatif. Okey, perkataan yang memberikan kesan yang boleh meningkatkan kepada tahap motivasi individu tersebut. Kaulan sadidan, iaitu perkataan yang benar ataupun perkataan yang benar, bukanlah yang menipu orang lain. Kaulan lainan, perkataan yang lemah lembut. Okey. Kaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Dan kaulan karimah, perkataan yang mulia. Okey. Okay, Kak Madam nak tanya, kamu menggunakan laptop ataupun kebanyakan laptop. Okey, kalau menggunakan laptop, handphone pun ada. Kalau menggunakan handphone, laptop, handphone. Okey, kita nak main quizzes selepas ni. Nak buat quiz, tapi quiz latihan sajalah, latihan pengukuhan untuk topik 1. So, pernah main quizzes tak? Kamu orang pernah main quizzes tak? Pernah ada pengalaman main quizzes? Pernah? Okey, pernah main quizzes Tak pernah. Okey, tak pernah. Okey, kita nak main quizzes secara live ataupun kita nak main quizzes ni secara offline? Saya bagi kamu game code saja nanti. Kamu boleh tak main quizzes dalam keadaan live macam ni? Live. Okey. Kalau live, alright. Sekejap. Okey. Sila sila search di Google quiz.com. Okey, Madam akan tulis di chat macam mana dia punya tu. Quizzes.com. Okey, dan tekan join game. Nanti Madam akan bagi game code untuk kamu join. Search di Google quizzes.com. Okay, so game code dia adalah, so Madam akan share screen sekarang. Kod dia adalah 835229, nampak tak? Game code dia 35222. Game code dia adalah, okey, masuk dengan menggunakan nama sendiri nama yang betul. Sebab Madam nak tengok, jangan pakai nama lain pula. Jangan pakai nama glamour. Pakai nama betul. 835229 dan klik join. Nanti kamu akan berada dalam quiz ni. Okay, so Madam dah tulis dalam chat tu nombor 29. Pergi kepada quizzes.com dahulu and then join game and then game code tersebut dan tulis nama and then masuk. Okay, so akan ada 12 orang seperti yang terpapar di Stephanie May dan Dania. Dahulu baru kita akan start untuk topik 1. So, multiple choice. Okay, boleh pilih. 835229 tadi Okay, 835229 untuk game code. Siapa yang boleh boleh join. Kalau yang tak dapat nanti kita akan buat sekali lagi. Nanti Madam akan bagi link ni Siapa yang dapat join boleh join.
Bestnya kalau kamu pakai laptop lah sebab dia boleh buka banyak banyak tab kan. Kalau pakai laptop boleh buka banyak tab. Okay, baru 23 orang. Kelas ni kamu ada 32. Kalau pakai laptop dia mudah sikit. Kamu search quizzes, kamu boleh masukkan game code tu, dan kamu boleh masuk sebab dia boleh buka banyak tab. Okay. Okay, 26 orang. Masuk lagi, ada yang nak masuk lagi? Masukkan game code tu 835229. Okay, ada lagi orang setakat ni? Ada lagi? Dua puluh tujuh orang. Yang lain boleh tak? 5 orang lagi ya. Okey, ada seorang yang tak dapat join kelas hari ni sebab line dia tak ada. Okey, tak apa. Yang line saya sekat-sekat. Okey, tak apa, yang boleh join, kita akan start sekarang. Yang tak dapat nanti madam akan buat sekali lagi pada hari Jumaat untuk kamu try test quizzes. Okey, so kita akan start sekarang. Untuk yang tak dapat line sekat-sekat, jangan risau, madam akan buat lagi sekali. Okay, so sedia, ready? Madam akan tekan start sekarang. Ada 10 soalan multiple choice. Okay.
Oh, okay. Semua dah siap ke? Oh, Christabel. Christabel. Belum lagi. Lawrence. Kita tunggu lagi kawan yang belum siap Christabel dan Dania dengan Azalina. Kenapa tak main Ke line tak okey? Azalina dengan Dania tak bergerak pun. Satu seorang lagi. Florence. Okey, semua dah settle Cuba chat madam. Dah saya main tadi madam Kak terkeluar dah. Okey, madam saya dapat line sejelas. Florence. Florence ada dalam ni ke? Okey, kalau dah kita end game Oh, kamu ada dua nama ke situ Florence Okey, kalau dah madam end chat pula end game. Nombor 3 Fiona, nombor 2 Angeline, nombor 1 Xiao Chung. Okey, so kita tengok markah. Xiao Chung 90 markah, so 5. Angeline 90, Fiona 90, Priscilla 60, Akilah 60, Iman 50. Susah ke soalan, kelas? Susah ke soalan?
Susah ke soalan? Apa salah ni? Tak, madam cuma keliru. Okey, keliru Baik, Austin. Okey, kita akan gunakan quizzes nanti untuk quiz sama juga macam kamu main tadi tu. Okey, tapi soalan lain lah, bukan soalan yang sama Ini cuma latihan sahaja. Cuma soalannya lebih kurang lah macam tu juga. Lebih kurang macam tu jugalah. Okay, kita akan guna quizzes ni untuk buat quiz satu nanti. Okay. Mana-mana contohnya kalau kita buat hari Rabu nanti. Kan kalau kita buat quiz satu, kalau ada student yang tak dapat masuk, lain tak clear, soalan sama pun. Taklah, soalan lain bukan soalan sama. Bukan quiz nanti tu. Kalau soalan sama. Okey. Kalau hari Rabu minggu depan, madam buat quiz satu. Okey. Nanti pelajar yang tidak dapat masuk, line tak clear atau ada masalah ke, kita akan kumpulkan dan buat waktu lain, tapi soalan yang sama. Kita akan menggunakan soalan yang kedua. Okey. Yang dapat masuk boleh masuk buat soalan yang pertama. Dan yang tak dapat masuk line tak clear, kita akan buat pada hari yang lain. Okey, hint dia. Hint dia soalan topik satu. Tu hint dia. Okey. Kamu bacalah topik satu tu je lah dia punya soalan. So je lah dia punya lingkungan soalan. Okey. So topik satu definisi. Okey, madam summarize balik, wrap up balik. Topik satu adalah berkaitan dengan definisi komunikasi. Definisi komunikasi menurut Islam dan Barat. Definisi komunikasi menurut sekolah-sekolah Barat. Okey. Dan kita juga ada bentuk-bentuk komunikasi. Okey, halangan-halangan dalam komunikasi tadi. Okey, saluran-saluran komunikasi. Okey, elemen-elemen dalam komunikasi. Okey, kita juga ada kaitan komunikasi antara iman, Islam dan ihsan. Dan juga yang terakhir adalah komunikasi menurut Islam. Okey. Kaulan lainan, kaulan kariman, basiron, okey, dan sebagainya. Okay, itu saja untuk topik yang pertama. Okay, so okay, ada apa-apa soalan tak kelas? Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Tak ada. Okay, madam dapat tadi definisi komunikasi menurut Islam dan Barat, kaitan komunikasi Islam, iman dan ihsan, bentuk-bentuk komunikasi, elemen-elemen dalam komunikasi, halangan-halangan dalam komunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi Islam. Okay, kalau tak ada, kita jumpa pada minggu hadapan pada hari Rabu. Sebab hari Isnin kita cuti, betul tak? Cuti hari kebangsaan kan, 31 Ogos tak ada kelas. So kita jumpa pada hari Rabu untuk kuis yang pertama. Okay? Alright. So kamu balik boleh 6 hari bulan 7 hari bulan Kita pun akan jumpa lah jugalah pada minggu hadapan kan. Tak lama lagi. Okay. So selepas ni kita akan sama ada kita dua pilihan sama ada kita akan buat face to face 6 hari bulan. Okay. Sama ada kita akan buat face to face ataupun kita akan buat online. Okay, mengikut kepada keadaan line internet dan sebagainya. Okay. Alright, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang join madam punya session pada hari ini, yang tak dapat join. Kita akan main kuis sebalik pada hari Jumaat ni. Nanti madam akan kumpulkan lagi mana-mana yang tak dapat masuk. Kita akan buat balik pada hari Jumaat supaya kamu dapat selesa dengan quizzes ni. Okay? Dan madam juga akan share live session record ni di Telegram chat, Telegram. Alright, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, boleh leave the chat. Leave the Webex, sorry.